Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi satu isu yang agak menarik untuk kita bahaskan. Jom kita tengok dulu video berkenaan, kemudian kita berikan reaction sama-sama. Kalau tidak ada kias, ya tidak bisa berkembang. Karena semuanya kias. Ini contoh ya, case yang yang sekarang kalau di Malaysia beza di Malaysia dengan Indonesia, rokok. Kalau kiai-kiai di Indonesia rokok itu halal, tapi kalau ulama-ulama Malaysia haram. Haram. Padahal nas Al-Quran hadis gak ada itu. Dasarnya kias. Dan mazhab Syafi'i hukumnya makruh tanzih. Saya dulu waktu Mufti Johor yang dulu Datuk Nuh Gadot ke Surabaya, 3 hari sama saya di Surabaya. Kiai, kenapa di sini banyak orang merokok? Loh, kenapa? Di sini nih yang merokok Ahlus Sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa begitu? Iya Datuk. Kalau di Johor malah rokok diharamkan, di sini halal. Loh, kan haram. Mana ada dalil yang mengharamkan? Nggak ada. Semuanya pakai kias. Dan kias yang paling cocok itu memang yang makruh itu. Dikiaskan dengan orang makan bawang. Karena membuat mulut itu bau. Tapi orang makan bawang, mulut bau, pakai sikat gigi dah hilang. Rokok sikat, asalkan rajin sikat gigi. Karena saya dulu pernah merokok 7 tahun. Dan agak bau memang kalau bangun tidur itu. Tapi masih di pondok dulu, kan anak-anak pondok pernah merokok dulu di pondok di Jawa. Gak pernah ini, karena orang di Jawa ini. Nggak bisa ini, berarti kurang mantap pondoknya. Kalau belum bisa merokok, kurang mantap berarti pondoknya. Kalau saya sampai rokoknya diamalkan juga di pondok dulu itu 7 tahun. Nah, ini sebenarnya kan dasarnya kias juga kan itu, yang masalah rokok. Tapi kita agak bicara rokok lah ya, agak bicara. Nah artinya ini dasar-dasar ilmu. Apakah di dalam fiqh, di dalam akidah, di dalam tasawuf itu harus kita kuasai. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Tetapi sahabat-sahabat, saya nak ingatkan kepada semua yang menonton, video kita hari ini bukan kita nak mengutuk siapa-siapa, kita nak mengeji sesiapa, demikian juga kita nak menjatuhkan maruah sesiapa pun ataupun apa-apa institusi. Tetapi tujuan kita adalah untuk mengambil manfaat ilmu daripada apa yang kita tonton tadi. Sahabat-sahabat, pertama Ustaz ni kata di Indonesia rokok halal tapi di Malaysia haram. Yang merokok itu Ahlus Sunnah, yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Saya katakan bahawa perkara ini perlu diperhalusi. Setahu saya para ulama di Indonesia sendiri juga berselisih pendapat tentang hal ini. Mereka tak sepakat. Yang mengatakan halal ialah Nahdlatul Ulama, yang mengatakan haram ialah Muhammadiyah, dan yang kata haram juga untuk kanak-kanak ibu mengandung dan di tempat awam ialah Majlis Ulama Indonesia. Jadi tidak sepakat para ulama Indonesia terhadap isu ini. Kalau kita nak detailkan lagi kepada isu individu, ramai saja ustaz-ustaz di Indonesia yang tidak merokok, bahkan mereka mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok. Sebagai contoh, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Das'ad Latif, Ustaz Buya Yahya, Ustaz Adi Hidayat dan lain-lain. Anda boleh rujuk video-video mereka berkaitan tentang isu rokok ni yang banyak di YouTube. Mereka mengharamkan rokok. Mereka adalah tokoh-tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Mereka bukan Wahabi. Tapi mereka tak merokok dan mereka mengharamkan rokok. Demikian juga sahabat-sahabat, sekadar satu kawasan yang tidak mengharamkan rokok bukan bererti kawasan lain perlu mengikuti mereka. Bahkan di negeri kita telah pun mengeluarkan fatwa merokok sejak dulu lagi. Di Malaysia, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia kali ke-37 yang berlangsung pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram menurut pandangan Islam. Fatwa Negeri Selangor Darul Ihsan yang telah diwartakan pada 7 Disember 1995 di bawah enakmen pentadbiran Perundangan Islam 1989
29 bahawa amalan menghisap apa jua jenis rokok adalah haram bagi mana-mana orang Islam. Fatwa ini telah diwartakan dan boleh dikenakan tindakan bagi sesiapa yang merokok di negeri Selangor. Bahkan saya yakin kiai ini yang berceramah di negeri Selangor yang mengelirukan masyarakat dengan fatwa rokok sehingga boleh menyebabkan orang yang tak merokok pun akan merokok dengan melihat video berkenaan. Bahkan di negeri Selangor lagi dia sebut tentang hal itu. Dia ini perlu diambil tindakan oleh penguat kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Jangan dibiarkan orang seperti ini memperkecil-kecilkan fatwa dan undang-undang di negeri kita. Fatwa ini, fatwa pengharaman rokok ini telah diwartakan di negeri Selangor, bukan sekadar difatwakan sahaja. Patut dihormati kerana ia tanda kita menghormati raja pemerintah kita. Demikian juga fatwa negeri Perlis juga memutuskan bahawa menanam tembakau atau merokok dan memanfaatkan hasil tembakau adalah haram. Jawatan kuasa fatwa negeri Kedah berpegang kepada fatwa merokok adalah haram kerana berdasarkan pendapat pengamal perubatan bahawa perbuatan merokok boleh mendatangkan mudarat. Jawatan kuasa fatwa negeri Melaka juga telah bersetuju menerima pakai keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa MKI kali ke-37 bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram. Jawatan kuasa fatwa negeri Johor mengatakan merokok adalah haram menurut hukum syarak kerana padanya terdapat kemudaratan. Pun begitu, fatwa negeri Perak macam tak jelas sikit. Dia sebut hukum merokok itu sama ada harus, makruh atau haram. Tetapi jika diketahui merokok itu memudaratkan, maka ia haram. Macam tak jelas. Lalu ada orang dia kata, oh fatwa Perak benarkan isap rokok. Tetapi apabila kita rujuk hukum vape, jabatan ini kata vape haram. Bahkan dia jelaskan sikit tentang rokok di dalam fatwa vape itu. Dalam kenyataan artikel vape itu, dia kata rokok diharamkan atas beberapa faktor, iaitu mengandungi pelbagai jenis racun seperti nikotin serta bahan-bahan kimia lain yang dipercayai boleh memudaratkan kesihatan. Pelbagai jenis penyakit dikenal pasti yang dikaitkan dengan tabiat merokok seperti penyakit jantung, barah, strok, katarak, kanser mulut dan sebagainya. Tambahan pula, kebanyakan daripada penyakit ini boleh membawa maut. Dalam kaedah fiqh telah disebutkan maksudnya tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Anda boleh rujuk kenyataan ini, artikel ini di website Jabatan Mufti Perak yang bertajuk Pandangan Hukum berkaitan menghisap vape iaitu rokok elektronik. Jadi kesimpulannya, fatwa Perak juga bersetuju bahawa rokok adalah haram. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri 9 bilangan 8 tahun 2012 telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan muzakarah fatwa kebangsaan bahawa merokok adalah haram dan pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan. Fatwa Terengganu, fatwa Kelantan, fatwa Pahang, fatwa Sabah, fatwa Sarawak juga mengharamkannya. Jadi semua jawatan kuasa fatwa di seluruh Malaysia telah bersepakat tentang pengharaman rokok. Tiba-tiba ada satu kumpulan daripada UIA ini pergi jemput ustaz ini, kemudian mempertikaikan fatwa yang telah dikeluarkan. Dan ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor, Dr. Aiman Al-Akiti, yang duduk di sebelah itu sepatutnya menegaskan dan menerangkan serta memberi tunjuk ajar kepada ustaz Indonesia berkenaan tentang fatwa Negeri Selangor yang telah mewartakan pengharamannya dan penghujahannya. Bukan sekadar menggunakan qiyas, banyak lagi hujah yang telah digunakan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Dr. Aiman Al-Akiti sebagai seorang ahli Majlis Fatwa bukan sekadar tersenyum dan mengangguk-angguk saja. Kerana beliau ni adalah ahli Majlis Fatwa. Dia tak boleh sekadar angguk-angguk dan senyum, tak boleh. Tetapi dia patut memberikan teguran. Tapi mungkin kita boleh husnuzon sikit kalau Dr. Aiman Al-Akiti ada berikan tunjuk ajar dan teguran kepada ustaz itu selepas daripada program. Boleh jadi lepas pada program dia orang sembang-sembang dan jelaskan tentang keputusan Majlis Fatwa Negeri Selangor. Kalau itu berlaku, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana itu adalah harapan kami kepada anda. Sahabat-sahabat, yang kedua, Ustaz Idrus Amri ini dia dakwa bahawa mazhab Syafi'i mengatakan hukum merokok adalah makruh tanzih. Maksudnya ia adalah perkara yang dilarang oleh agama tetapi tidak mendatangkan dosa kerana tiada ketegasan di dalam larangan berkenaan. Itu maksud makruh tanzihi. Contohnya, sebagian ulama mengatakan makruh makan bawang putih kemudian hadir solat berjemaah tanpa gosok gigi. Perbuatan ini makruh, dilarang. Tetapi kalau kawan tu buat juga, dia tidaklah berdosa. Ustaz ini mengatakan bahawa mazhab Syafi'i memakruhkan sahaja, dia tidak mengharamkan. Lalu dia gunakan hujah itu yang cenderung kepada memakruhkan sahaja dan tidak mengharamkan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh fatwa-fatwa di Malaysia tidak sekadar menggunakan qiyas kepada fatwa makruh tadi, tetapi kita qiyas kepada fatwa yang mengharamkan. Bukan sekadar qiyas kepada bawang putih. Kerana qiyas kepada bawang putih ni dia tak boleh bawa
bawa kepada haram. Dia boleh bawa kepada makruh saja. Dan ulama-ulama Malaysia tak gunakan hujah tu. Sekejap lagi saya akan sebutkan hujah berkenaan. Tetapi sangat penting juga, ustaz ni kata dalam mazhab Syafi'i makruh. Betul ke makruh? Betul ke apa yang dia kata? Sahabat-sahabat, tak menafikan kewujudan fatwa yang kata makruh ni wujud dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Tetapi kita patut tanya, adakah ini fatwa yang muktamad dengan maksud mazhab Syafi'i ada satu pendapat saja iaitu makruh? Tidak. Banyak lagi pendapat-pendapat ulama lain dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan haram. Tapi saya bawakan dua saja fatwa. Banyak lagi fatwa mazhab Syafi'i dalam bab ni anda boleh dapatkan dalam buku saya, Benarkah Merokok Tidak Haram. Yang pertama adalah pendapat daripada Al-Bujairami rahimahullah, seorang tokoh besar ulama mazhab Syafi'i dari Mesir. Beliau sebut, dia kata, wa amma dukhanul hadithul an al-musamma bin natin la'anallahu man ahdathahu fa innahu minal bid'ah qabihah. Adapun rokok sekarang ini yang dinamakan sebagai an-natin, semoga Allah melaknat orang yang merekanya. Ia adalah termasuk dalam perkara bid'ah yang buruk. Anda boleh rujuk dalam Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Khatib jilid yang kedua muka surat 378. Kedua, kata Al-Qalyubi rahimahullah yang kitabnya kami pelajari di Al-Azhar, dia sebut kullu jamidun fihi takhdirun wa taghtiyatun lil aql tahirun wa in harama tanawulihi lidzalika kama qala ba'd masyayikhuna wa minhu ad-dukhan al-mashhur wa huwa kadhalik li'annahu yaftahu majari al-badan wa yuhayyi'uha liqubul al-amrad al-mudirrah wa lidzalik yansha'u 'inda ar-rajul at-tarahhul wa tanafis wa nahuha wa rubbama adda ila al-'ama wa qad akhbara man yuwathiqu bihi annahu yahsul minhu dawran ar-ra's aidan wa la yakhfa anna hadha a'amma dararan min al-makmur alladhi harrama az-Zarkashi suluhu liddararihi. Setiap benda pepejal yang memabukkan dan menutup akal adalah suci walaupun haram memakannya. Demikian itu seperti yang dikatakan oleh sebahagian syekh kami. Termasuk dalam perkara ini adalah rokok yang masyhur. Demikianlah statusnya. Hal ini kerana ia membuka saluran badan dan menjadikannya tersedia menerima penyakit-penyakit yang berbahaya. Kerana itu rokok boleh menyebabkan seseorang lelaki menjadi lemah dan lembek ataupun seumpama dengannya. Boleh juga menyebabkan buta. Terdapat juga individu yang dipercayai memberitahu bahawa rokok juga menyebabkan pening kepala. Tidak tersembunyi lagi bahawa rokok itu adalah lebih besar bahayanya, mudaratnya berbanding al-makmur yang dihukum haram oleh Az-Zarkashi yang asasnya adalah kerana mendatangkan mudarat. Anda boleh rujuk dalam Hasyiah Qalyubi wa Umarah jilid yang pertama muka surat 79. Jadi di dalam mazhab Syafi'i sendiri telah terbukti bahawa ulama mereka mengharamkan rokok sejak zaman berzaman. Ketiga, ustaz ini sebut bahawa tidak ada dalil mengharamkan. Semuanya guna kias sahaja. Kias dengan bawang. Ustaz yang mengatakan seperti ini pasti dia tidak meneliti hujah-hujah di pihak yang mengharamkan. Disebabkan dia pun kaki rokok juga. Dia pejamkan mata pada hujah dan dalil orang yang mengharamkan. Dia kata tiada dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan rokok. Memanglah, sebab rokok ini belum pernah wujud pada zaman Nabi. Maka tak ada hukum yang sangat jelas berkaitan tentang rokok. Tetapi kalau sekadar tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil mengatakan ia dibolehkan, itu adalah tanda anda tak mengaji. Cuba perhatikan, bukan sekadar rokok tak ada sebut dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi dadah pun tak ada. Adakah dadah itu halal kerana Al-Quran tak pernah sebut, hadis tak pernah sebut tentang pengharamannya dengan jelas? Tidak begitu. Para ulama telah bersepakat dengan pengharaman dadah secara umum. Sahabat-sahabat, sekurang-kurangnya ada 6 hujah berkaitan tentang pengharam rokok yang anda boleh baca dalam buku saya yang berjudul Benarkah Merokok Tidak Haram. Tetapi saya nak kongsikan kepada anda satu saja hujah yang digunakan di sini, yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan ia haram, dan itu adalah hujah yang kuat mengatakan pengharamannya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Para ahli di dalam bidang ini, iaitu ahli sains moden, telah membuktikan bahawa rokok memberikan keburukan kepada tubuh badan manusia. Kerajaan juga telah mengeluarkan statistik kehabisan banyak wang kerajaan di dalam rawatan pesakit yang diakibatkan oleh rokok. Masyarakat juga telah menyatakan
menyatakan ketidakselesaan mereka terhadap perokok yang senang lenang merokok di tempat-tempat awam. Kemudaratan ini membawa kita merujuk kepada kaedah-kaedah agama yang menyatakan setiap perkara yang memberikan mudarat secara dominan adalah haram. Saya ulang supaya anda dapat faham, ustaz-ustaz yang menuntun dapat meneliti kaedah ini. Setiap perkara yang memberikan mudarat secara dominan adalah haram. Bahkan apabila telah terbukti kemudaratannya, maka ia lebih menjadi haram. Ada banyak lagi bukti pengharaman merokok ini selain daripada surah Baqarah tadi dan juga hujah yang saya telah sebutkan. Banyak lagi saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Benarkah Merokok Tidak Haram. Fatwa-fatwa pun dah keluar. Hujah-hujah yang seterusnya adalah berkaitan tentang isu akademik. Terakhir, ustaz ini kata kepada Dr. Aiman, apabila Dr. Aiman kata dia tak pernah merokok ketika memondok di Jawa. Dia kata berarti kurang mantap mondoknya. Saya fikir sahabat-sahabat, pemikiran seperti ini sangat tidak sesuai di tanah Melayu kita, khususnya di Malaysia. Rokok bukanlah budaya pondok dan tak patut ia menjadi budaya dalam pondok. Hormati fatwa-fatwa di Malaysia yang mengharamkan rokok, apatah lagi ia telah tepat dengan daerah keilmuan. Wallahu ta'ala alam. Saya harap anda dapat manfaat ilmu daripada video hari ini. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku saya Benarkah Merokok Tidak Haram. Link saya letakkan di bawah. Dan saya nak ajak anda juga untuk tambah ilmu kita, tambah pengetahuan kita. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Limit stok sangat-sangat. Buku Sahih Bukhari 7 jilid yang menterjemahkan keseluruhan secara lengkap hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Ia dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, dan ini dalam bahasa terjemahan Melayu Malaysia yang anda boleh dapati dan anda boleh beli. Jumpa lagi sahabat-sahabat dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.